Selamat petang pelajar. Pada video ini, kita akan lihat bab 9 iaitu pemanasan global. Apakah yang anda akan pelajari dalam bab ini? Yang pertama, menyatakan konsep pemanasan global, memberi contoh faktor yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menguraikan aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Yang keempat, menguraikan faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Yang kelima, menilai kesan pemanasan global. Dan terakhir, membahaskan langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Mula-mula kita akan lihat 9.1 iaitu maksud pemanasan global. Iaitu pelajar dapat menyatakan konsep pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon ataupun CFC dan bahan-bahan pencemar yang lain. Seperti gas-gas hijau sama ada nitrogen dioksida, sulfur dioksida, metana sebagainya dikatakan sebagai bahan pencemar yang lain. Okey, pelajar boleh melihat gambar Raja 9.1 Yang ini adalah satu keadaan di mana dekat atmosfera terdapat satu lapisan karbon dioksida, iaitu sebarang gas yang kita bebaskan, terutamanya gas karbon dioksida akan berkumpul di lapisan atmosfera membentuk sebagai selimut. Apabila cahaya matahari dipancarkan dari angkasa, cahaya matahari akan masuk ke permukaan bumi. Dan sebahagian kita akan guna untuk proses-proses tertentu, iaitu penyerapan akan berlaku. Selepas penyerapan berlaku dan sebahagian pula perlu dipantulkan balik oleh bumi dan atmosfera ke angkasa. Masalah yang berlaku di sini, lapisan karbon dioksida yang terbentuk di atmosfera, ia akan meningkatkan suhu bumi, iaitu lapisan tersebut, iaitu sifat karbon dioksida di sini adalah sebagai penyerap haba, tak membantu membalikkan bahangan daripada matahari ke angkasa. Berarti segala bahangan yang sampai ke bumi akan dipenuhi di ruang atmosfera dan ini menyebabkan suhu bumi meningkat. Contohnya, pelajar boleh lihat info geografi. Tahun 2016 mencatatkan suhu permukaan yang terpanas sejak penyimpanan rekod moden bermula, iaitu pada tahun 1980. Peningkatan suhu permukaan adalah kira-kira 1.1 darjah Celsius. Apabila peningkatan suhu ini akan berlaku secara berterusan, mungkin dalam satu jangka masa panjang, bumi kita akan menjadi panas. Situasi yang sama pelajar boleh lihat iaitu pemanasan global ni apabila pelajar menaiki kereta yang telah di park di parking lot di waktu tengah hari Bila kita masuk ke dalam kereta, kita akan rasa bahangan yang berbeza daripada luar. Itu situasi sebenarnya kesan rumah hijau atau pemanasan global. Seterusnya kita akan lihat 9.2 iaitu faktor-faktor pemanasan global. Iaitu pelajar dapat memberi contoh faktor yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, menguraikan aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menguraikan faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global? Di sini pelajar dapat melihat ada dua faktor, iaitu faktor aktiviti manusia dan faktor aktiviti semula jadi. Faktor aktiviti manusia yang pertama adalah aktiviti pertanian,
yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Okey, yang kedua, penyautanan ataupun penerokaan hutan ya secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan perindustrian. Cuba bayangkan ya, apabila kita nak membina sesuatu pertempatan, iaitu kawasan perumahan, ia melibatkan penerokaan hutan yang besar. Sama juga kawasan perindustrian dan pertanian, terutamanya pertanian pindah di kawasan-kawasan tertentu. Yang ketiga, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil seperti bahan bakar utama. Bahan api fosil di sini merujuk kepada petrol, diesel dan sebarang hasil produk daripada petroleum. Okey, yang keempat, pembakaran terbuka, iaitu di sini kita boleh lihat ya, mungkin kita pernah membakar sampah sarap di sekitar rumah kita. Itu yang dikatakan sebagai pembakaran terbuka. Seterusnya, faktor semula jadi. Okey, di sini pelajar dapat lihat 3 faktor, iaitu letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. Dan biasa situasi ini pelajar dapat lihat di negara-negara yang terletak di lingkaran api Pasifik, contohnya Indonesia ataupun negara-negara yang mempunyai gunung berapi. Okey, apabila letusan gunung berapi berlaku, ia akan mengeluarkan asap yang banyak dan debu. Seterusnya, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan, iaitu pelajar mungkin pernah belajar di bab yang sebelum ini ya, iaitu peredaran bumi. Iaitu bumi akan beredar untuk setiap 3 bulan berada pada garisan yang berbeza, sama ada ke garisan khatulistiwa ataupun garisan sartan ataupun garisan jadi sebagainya. Berarti kedudukan matahari yang berbeza ni menyebabkan penerimaan pancaran matahari yang berlebihan, terutamanya apabila matahari berada di garisan khatulistiwa. Ketiga adalah kebakaran hutan secara semula jadi, dan biasa keadaan ini berlaku di Indonesia ataupun apabila suhu tinggi hasil daripada pancaran matahari menyebabkan pembakaran hutan berlaku secara semula jadi. Okey, pelajar boleh melihat situasi ya. Ini adalah satu situasi yang menerangkan sumber-sumber gas rumah hijau yang terhasil daripada aktiviti manusia. Contohnya ya, pelajar dapat melihat kebakaran hutan, letusan gunung berapi, penjanahan tenaga elektrik terma, pengangkutan, pertanian dan penternakan, kegiatan perindustrian. Iaitu semua aktiviti ini akan mengeluarkan gas-gas yang menyumbangkan kepada pemanasan global. Contohnya, karbon dioksida daripada pembakaran terbuka dan pembakaran hutan. Kemudian letusan gunung berapi akan menghasilkan sulfur dioksida, gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Sama juga daripada kawasan perindustrian, gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon akan dibebas daripada aktiviti perindustrian bersama dengan pertanian dan penternakan. Okey, masih menyumbangkan kepada gas-gas yang menyumbangkan kepada pemanasan global. Contohnya, pelajar dapat melihat di dalam jadual 9.1. Pembakaran terbuka melibatkan gas, iaitu jenis gas terhasil adalah karbon dioksida. Penjanahan tenaga elektrik terma iaitu karbon dioksida. Pengangkutan karbon dioksida, karbon monoksida. Perindustrian karbon dioksida, nitrogen dioksida, klorofluorokarbon. Pertanian metana, nitrous oksida. Metana ni biasa ya kalau kita gunakan baja organik seperti tahi lembu ataupun haiwan-haiwan lain ya, boleh menyumbangkan kepada gas metana, boleh mengeluarkan gas metana. Kemudian yang terakhir adalah letusan gunung berapi menyumbangkan kepada
penghasilan karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida.